Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalati wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta Baik, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, cik puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Comel. Bertemu kembali kita dalam live pada petang hari. Setelah sekian lama kita tak bersua muka. Lama saya tinggal live tuan-tuan cik puan. Minta maaf lah tuan-tuan cik puan. Ada kekangan sedikit lah, kekangan kerja sedikit. Alhamdulillah, syukur pada Allah kerana hari ini Allah jadikan kita dapat sama-sama berkumpul kembali kan, bagi membincangkan ataupun bagi menambah ilmu, khususnya untuk apa kita ajar biasa petang-petang ni saya ajarkan yang dinamakan sebagai struktur ilmu. Iaitu apa? Kita tahu, kita belajar kedudukan ilmu fardu ain. Bukan setakat kedudukan ilmu fardu ain, malah kedudukan ilmu lah. Senang kata kedudukan ilmu. Di manakah kedudukan ilmu yang kita belajar? Kerana apa? Kerana kalau kita tak tahu kedudukan ilmu yang kita belajar, maka dia ada beberapa perkara lah. Antaranya tak sungguh-sungguh belajar. Jadi sebab itulah kita perlunya kita ketahui di manakah kedudukan ilmu yang kita belajar. Khusus adalah, biasa saya ulang, khususnya di dalam ilmu agama. Khusus dalam ilmu agama. Kan? Berapa ramai orang zaman sekarang ni, mereka tak tahu. Kadang bukan tak diberitahu, tapi wallahu alam, saja-saja tak tahu ataupun malas nak ambil tahu. Apa dia? Iaitu mereka tak dapat memastikan ilmu agama yang dipelajarinya. Dia belajar ilmu agama, bila kita tanya, ini ilmu apa? Dia cakap, ilmu lah ustaz, ilmu. Jangan banyak tanya. Gitu. Tak boleh tuan-tuan cik puan. Dalam mempelajari ilmu ada adab. Kan? Dalam kitab Pelita Penuntut, terjemah daripada Risalah Ta'limul Muta'allim, Tariqut Ta'allum. Ada tak kitab ni? Ni dia. Dalam ni. Ulama menyebutkan apa? Ulama sebut belajar ilmu kan, wajib ada cara. Dia bukan terutama apa? Ini saya tak bahas cerita pasal ilmu dunia ni, bukan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni saya cerita. Siapa? Sebab ada orang tanya saya. Saya ingatkan, biasalah kita dah buat live kan. Ingatkan semua dah tahu. Rupanya ada yang tak tahu lagi. Jadi yang tak tahu lagi, dengar. Siapa yang tak tahu, dengar betul-betul. Ni siapa tak dengar ni rugi ni. Siapa tak dengar ni rugi. Itu apa? Kena tahu dalam dunia ni, kan, dalam dunia ni, kejap. Okey. Dalam dunia kita ada belajar ilmu, kan? Kita belajar ilmu. Belajar ilmu, kan? Dalam dunia ada ilmu. Tak ada orang yang tak ada ilmu. Walaupun sikit. Terima kasih. Yang baru masuk boleh bantu follow, share dan tap like. Siapa yang baru masuk jangan lupa tap like. Rugi ni. Ada soalan, insyaAllah. Ada soalan boleh tanyakan. Tak ada masalah. Jangan lupa tap like. Kan? Kita share banyak-banyak. Kita bantu lagi sahabat-sahabat kita yang sebelum ni tercari-cari nak tahu tentang ni. Dia ramai orang sekarang ni, dia orang belajar ilmu. Kan?
tapi tak belajar kedudukan ilmu, tak belajar struktur ilmu. Siapa yang kebanyakannya, bila mana tak belajar struktur ilmu, dia ada dua. Satu, salah belajar. Satu lagi, tak sungguh-sungguh dalam pembelajaran. Ni dia. Kenapa? Kerana dia tak tahu. Ni aku belajar ni untuk apa sebenarnya ni? Aku belajar untuk apa sebenarnya ni? Tu dia. Baik. Soalan, apakah pekerjaan Allah sekarang? Ini nak bahas panjang ni. Kalau nak tahu, kena join kelas. Saya tak bahas umum perkara ini. Dia kena buka kitab. Ada dalam kitab Allahumma salli ala Muhammad, Aqidatun Najin. Ada tak depan saya? Ada. Ni cerita cerita berkaitan, ini kisah lah. Kisah ni ada disebutkan dalam kitab Aqidatun Najin, iaitu apa? Iaitu berkenaan dengan Imam Abu Hanifah, dia berdebat dengan etis, seorang orang yang tak percaya akan Tuhan. Ada diceritakan dalam Aqidatun Najin. Saya tak nak cerita lagi, panjang ceritanya tu. Dia panjang cerita dia. Okey. Jadi kalau nak tahu jawapan, follow dulu. Follow, share, tap like. Ataupun kalau nak lebih cepat, join kelas kami. Jangan risau. Tak apa. Itu soalan tu aras tinggi tu. Dia aras tinggi. Okey. Baik. Cerita pasal ilmu. Minta maaf Tuan Omar, saya tak jawab sekarang tau. Saya tak jawab sekarang. Bukan saya tak tahu jawapan, cumanya bukan tempatnya untuk saya jawab ni. Dia perlukan perbahasan. Kan? Sebab apa? Kita ni nak cerita pasal darjah 1 dulu. Saya nak cerita, ni bukan darjah 1 ni. Ni bukan darjah 1 sebenarnya ni. Ini sebenarnya ni bawah daripada darjah 1 ni. Sebelum masuk darjah 1 ni, ini nak kena tahu dulu ni. Jadi kalau orang cakap, Ustaz, ni ilmu apa ni? Ilmu tadika lah. Ilmu tadika. Ya, baik. Ya, betul. Ilmu tadika. Saya ajak ilmu tadika ni. Terima kasih yang baru masuk. Yang baru masuk jangan lupa tap like, follow, share dan tap like. Yang belum follow dulu. Baik. Ni dia. Kan? Ilmu pecah berapa tuan-tuan cik puan? Ingat. Ilmu pecah dua Ilmu pecah dua. Yang pertama nama dia ilmu dunia. Yang kedua nama dia ilmu akhirat. Ini dia, ilmu pecah dua. Dua je, tak ada. Dia tak ada ilmu alam ghaib. Kan? Ni Ustaz, ada tak ilmu benda-benda? Dia tak ada. Dia sama ada dua je. Sama ada dunia ataupun akhirat. Okey. Jadi ilmu dunia saya tak nak, biasa saya ulang ni. Ilmu dunia kita tak bahas. Ilmu dunia apa Ustaz? Yang kita belajar kat sekolah lah. Kan? BM, matematik, sejarah tu semua. Civic pula. Fizik, kimia. Biologi tu semua ilmu dunia. Saya tak bahas lah. Okey. Itu nak belajar boleh belajar kat sekolah. Kat sekolah boleh belajar. Ni saya nak cerita pasal apa? Ilmu akhirat. Aish. Degil kat dia ni. Ilmu akhirat. Baik. Bila sebut pasal ilmu akhirat, jangan bila orang cakap, ilmu akhirat ni ilmu agama ke Ustaz? Ya, betul. Ilmu akhirat juga adalah ilmu agama. Ilmu agama. Baik. Bila sebut pasal ilmu agama, kan? Dia ada dua. Ada dua. Terima kasih yang bantu tap like. Terima kasih yang dah follow. Yang lupa follow follow. Siapa tak follow kena. Tak ada gurau-gurau. Baik. Ilmu akhirat pecah dua tuan-tuan cik puan. Yang pertama nama dia adalah fardu ain. Yang pertama nama dia adalah fardu ain. Yang kedua fardu kifayah. Fardu kifayah. Baik, ni dulu. Slow. Ustaz, ni kan dah pernah ulang memang. Saya akan ulang selalu. Jangan risau. Masuk dalam line ni memang kita ulang. Sebab apa? Saya ingatkan, sebenarnya ramai ni orang dah tahu. Rupa-rupanya bila saya cerita tentang perkara ini, sebenarnya Allah, baru saya sedar. Sebenarnya di kalangan masyarakat kita, sebenarnya
Ramai orang terlepas pandang perkara ini. Ramai orang tak tahu langsung perkara ini. Kan? Boleh kata kalau macam contoh dalam pengetahuan dia, yang dia tahu perkara ni tak sampai 10%. Tak sampai 10%. Sebab apa? Ramai orang, saya tanya orang, belajar agama tak? Saya belajar, Ustaz. Belajar ilmu apa? Oh, macam-macam, Ustaz, saya belajar. Saya belajar tajwid, saya belajar tafsir, saya belajar hadis. Kan? Saya tanya dia, tahu tak ilmu fardu ain? Oh, fardu ain, Ustaz. Tu dulu darjah 1 saya dah pernah belajar dah. Sekarang saya nak belajar ilmu lain, Ustaz. Saya nak yang tinggi-tinggi sikit, Ustaz. Gitu pula. Dia gitu. Dia tanya, kenapa tak belajar fardu ain habis kan? Ustaz, kita dah besar, Ustaz. Dah besar, belajar ilmu yang besar lah, Ustaz. Yang darjah 1 tu, bagilah budak-budak pula belajar. La ilaha illallah. Ada orang cakap macam tu punya. Allah, kadang kita kesian lah. Kan? Kesian. Rupanya, saya tak tahulah siapa yang ajar dia. Kan? Ataupun memang dia punya mentaliti sendiri yang fikir macam itu. Sebab apa, tuan-tuan, cik puan? Ni minta maaf lah, saya cerita sikit. Mas tu, saya jumpalah seorang, bukan jumpalah, kan, ada orang cerita kat saya lah. Dia cerita, kawan saya lah, nak kata kawan saya. Kawan saya, dia cakap dengan seorang pakcik ni. Saya ada ngajar fardu ain. Dia kata, sambil-sambil ngajar tu apa? Saya katalah, saya pun belajar fardu ain juga. Nak tahu tuan-tuan, cik puan, dia kata apa? Dia kata, dah besar pun belajar fardu ain juga ke? Saya dengar tu, saya macam, lain macam dia punya cakap tu. Kan? Dia seolah-olah mengatakan apa? Dah besar pun takkan tak lepas fardu ain. Oh, gitu. Kan? Saya katalah, tu kalau saya jumpa pakcik tu, memang kita tanyalah sikit juga kan. Sebab tu tuan-tuan cik puan, kita kalau dengar orang kata orang tu belajar fardu ain, jangan main-main tuan-tuan cik puan. Kan? Terima kasih yang bagi gift, semoga dimurahkan rezeki. Ramai orang sekarang ni dia dah memperlekeh, takkan dah besar dah apa? Umur dah 50, umur dah 60, takkan baru belajar fardu ain. Uish. Allahu akbar. Dia bukan masalah umur tuan-tuan cik puan. Ni ilmu ni wajib kita settle, kan? Wajib kita settle bila mana apa? Bila mana bermula kita baligh. Kalau ikutkan sebelum baligh dah kena settle dah. Itu dia. Kan? Jadi itu dia. Saya cerita, ilmu akhirat pecah dua. Ingat sampai sini faham? Jangan risau, saya sambung lagi. Fardu ain, semua dah tahu masuk fardu ain. Belajar banyak kali biar betul-betul faham. Betul-betul. Okey. Fardu ain, fardu kifayah, semua faham Baik. Saya cerita pula. Fardu ain pecah 3. Fardu ain pecah 3. Okey. Fardu ain dipecah 3. Yang pertama apa? Ilmu tauhid. Yang pertama ilmu tauhid. Yang kedua ilmu fiqh. Yang ketiga ilmu tasawuf. Ni dia. 3 ilmu fardu ain. Sebut je fardu ain, ingat. Terus ni orang kata apa ni? Ni mindset ni. Tanam dalam hati ni. Ni pegang sungguh-sungguh ni, jangan berubah. Jangan tukar-tukar. Boleh tambah lagi tak? Tak boleh. Tak ada. Baik. Ni dia. Fardu ain apa dia? Ingat Fardu maksud dia apa? Wajib. Fardu maksud dia wajib. Ain tiap-tiap mukallaf. Setiap mukallaf. Setiap mukallaf. Kifayah sebahagian mukallaf. Sebahagian mukallaf.
Okey. Baik. Ni dia. Sebut je fardu ain, ingat ni. Tauhid, fiqh, tasawuf. Kan? Jangan lompat benda lain dulu. Jangan lompat benda lain. Ustaz, solat dekat mana Ustaz? Nanti dulu. Saya cerita satu persatu. Baik. Maknanya apa? Ketiga-tiga ini adalah fardu ain. Iaitu apa? Wajib. Wajib di sini apa dia tuan-tuan cik puan? Wajib di sini nama dia adalah buat dapat pahala. Saya dah ada pen marker biru, kan? Buat dapat pahala. Buat pahala. Tinggal dosa. Tinggal dosa. Ni dia, wajib. Masuk wajib ni. Buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Baik. Itu apa? Kalau untuk tiga ilmu ni, ni semua wajib belajar. Semua wajib belajar yang ni. Tiga ni. Semua wajib belajar. Kalau fardu kifayah, hanya sebahagian saja. Sebahagian mukallaf saja. Terima kasih yang baru masuk. Yang baru masuk boleh bantu follow, share dan tap like. Tap like jangan lupa Baik. Seterusnya. Baru pergi pula. Ni fardu ain kita dah faham. Inilah tiga ilmu fardu ain ni yang kena belajar. Fardu kifayah, apa pula ilmu fardu kifayah? Fardu kifayah lagi banyak. Kan? Apa antaranya? Antaranya adalah ilmu tafsir. Lagi ilmu hadis. Lagi ilmu apa lagi? Ilmu tajwid. Lagi apa lagi? Lagi ilmu sirah. Ni antara ilmu fardu kifayah lah. Ni semua fardu kifayah. Itu dia. Dan ilmu ini hanya wajib dipelajari oleh sebahagian mukallaf saja. Iaitu siapa dia sebahagian mukallaf ni? Orang-orang yang memang di jalannya. Kan? Macam contohlah, saya ambil ni contoh saya tak ambil pun. Saya ambil dalam bidang tafsir. Wajib bagi saya kena settlekan perkara-perkara yang berada dalam ilmu tafsir Al-Quran. Tak kisahlah tafsir Al-Quran ke tafsir hadis ke, saya kena mempelajari setiap ilmu yang berada di bawahnya itu. Untuk saya mencapai level ni tafsir. Okey. Tapi kalau ini fardu ain, semua kena belajar. Dia nak ke, dia tak nak ke, dia kena belajar juga. Tak peduli. Kan? Tu dia. Baik. Sebab apa? Ini tahu. Buat dapat pahala. Tinggal dapat dosa. Belajar pula. Meninggalkan belajar pun dah dapat dosa lah. Lagi kan meninggalkan beramal. Kalau fardu kifayah, tak belajar pun tak apa. Untuk orang awam lah, untuk orang awam kalau tak belajar fardu kifayah tak dosa. Okay. Boleh tak ustaz sebut susunan kitab fiqh yang kena belajar? Susunan kitab fiqh. Dia kalau untuk orang awam lah kan, yang orang awam, kalau di alam Melayu lah, kalau belah-belah Arab sana, dia ada kitab dia punya peringkat dia, tapi saya tak tahulah kitab Arab. Tapi kalau kitab alam Melayu saya tahu, antaranya kitab Matla'ul Badrain. Ini silibus sekolah agama negeri Johor. Ni antaranya. Ataupun kitab Safinah. Ni Safinah antara yang paling famous lah. Safinatun Najah. Kitab Safinah. Mana kitab Safinah saya ni? Sekejap. Ada tuan-tuan cik puan. Sekejap lah, kena cari pula.
Dia ada kitab Safinah. Itu. Dia ada lagi kitab-kitab lain. Kan, kitab-kitab lain. Kalau nak besar sikit ada juga macam kitab Sabilul Muhtadin, kan? Kalau Fathul Mu'in tu dah besar sangat tu. Boleh lah, tu boleh. Sabilul Muhtadin. Ustaz, Munyatul Musalli. Munyatul Musalli ni itu kitab solat, berkenaan dengan solat. Ustaz mengajar ke kitab Matla'ul Badrin? Ya. Dalam pertubuhan memang pelajar kami, jangan risau. Pelajar kami semua di kitab ni. Pelajar kami memang belajar kitab ni. Memang kita ajarkan kitab ni, memang kita cara pengajian dalam pertubuhan adalah daripada kulit ke kulit. Gitu cara pengajian kami. Baik. Ada soalan ke? Kalau nak belajar fardu kifayah, wajib kena bagi lepas fardu ain dulu ya Ustaz. Dia bukan, tak semestinya Ustaz. Wajib tak saya kena settlekan semua ni baru belajar ni? Tak. Nak belajar fardu kifayah boleh. Nak belajar fardu kifayah boleh. Tetapi jangan sampai melebihkan fardu kifayah berbanding fardu ain. Itu tak boleh. Yang itu tidak boleh. Kan? Dia belajar fardu kifayah tu memang betul-betul belajar. Kadang seminggu tu 3-4 kali. Fardu ain sebulan sekali. Tu tak kena lah. Tu tak kena. Okey? Tu dia. Ilmu tajwid tu untuk Fatihah dan bacaan dalam solat wajib kan? Tapi tak perlu sampai tahu hukum. Ya betul. Yang dikata, okey. Ni kan, saya cakap ilmu tajwid fardu kifayah. Ada ilmu tajwid fardu ain. Iaitu apa? Iaitu fardu ain pada ilmu tajwid dalam membetulkan bacaan Al-Fatihah. Faham tak? Kita belajar betulkan baca Al-Fatihah, itu je, dah lepas tu. Ustaz, macam mana yang dikatakan tak belajar tajwid tapi betulkan Al-Fatihah? Belajar betulkan makhraj huruf. Itu dia. Kita belajar betulkan makhraj huruf. Kan? Macam contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Gitu je. Kan? Dia tak adalah sampai kita Bismillah. Tak ada macam tu. Tu maknanya tak betul makhraj, kan? Habis Ustaz, wajib tak kita tahu hukum tajwid dalam Al-Fatihah tu? Kalau nak lebih baik, tahulah. Tapi hukum dia tak wajib tahu. Kan? Tak wajib tahu. Okey, maknanya apa? Saya kena belajar tak? Mat wajib, mat jaiz, mat badal dalam Al-Fatihah. Tu saya kena belajar tak Ustaz? Kan? Tak perlu belajar. Bukan saya kata tak perlu belajar, itu fardu kifayah. Itu fardu kifayah. Tapi kalau nak cantik, belajarlah sikit. Tapi janganlah belajar tu, kan? Ustaz kata kena belajar. Habis dia. Setahun dia belajar untuk Al-Fatihah saja. Tak kena lah. Itu pun tak kena. Terima kasih yang dah follow. Jangan lupa follow Yang baru masuk jangan lupa follow. Okey. Faham tak tuan-tuan cik puan? Faham tak? Faham, respon faham? Tahiyat akhir pun wajib betulkan bacaan. Ya betul. Tahiyat akhir pun wajib betulkan bacaan. Faham tak? Untuk Al-Fatihah ni faham ke tak? Al-Fatihah dekat mana? Al-Fatihah dia dekat dalam ilmu fiqh, pada pecahan bab ibadat, di dalam bab solat, dalam bab rukun solat. Ustaz sekolah pondok di Kedah ke? Tak. Saya bukan pelajar pondok. Malu saya nak. Saya tak belajar pondok langsung memang tak belajar. Saya dulu madrasah aja. Saya belajar guru saya ialah belajar ilmu pondok. Ilmu pondok. Jadi itu yang biasa kita memang gunakan kitab. Memang pelajar-pelajar kami memang kami ajarkan wajib belajar guna kitab. Jangan belajar dengar saja, tak boleh. Itu yang Allahumma salli Muhammad. Yang guru saya ajarlah.
Guru saya ajar apa? Belajar ilmu ni jangan belajar dengar kosong je. Kan? Guru buka kitab, anak murid dengar. Anak murid dengar. Oh, tak boleh, tak kena. Itu tak kena pada adab. Tak kena pada adab. Adab dia apa? Guru buka kitab, murid wajib buka kitab yang sama Jangan guru buka kitab A, murid buka kitab C. Oh, itu pun tak boleh. Tak wajib belajar hukum, tapi wajib baca dengan betul. Macam tu ke? Ya, betul. Kan? Macam contohlah, contoh saya baca kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan? Alhamdu. Alif lam tu alif lam apa tu? Qamariyah ke alif lam syamsiah? Kan? Ha mim. Mim atas mim ada tasydid, itu apa hukum tu Ustaz? Itu. Maksud itu tak perlu untuk orang awam lah. Ni saya kata untuk orang awam, bukan saya kata tak belajar wajar langsung. Jangan salah faham tuan-tuan cik puan. Faham tak perkataan saya ni? Tak apa. Dia kata, Ustaz, macam mana? Baca kena betul, tapi tak tahu hukum tajwid. Boleh. Kan? Kita baca biasa, kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Lepas mim tu, lepas tu ada macam alif kecil. Itu alif apa Ustaz? Berapa harkat? 2 harkat. Gitu je. Tahu baca tu je. Tahu ini alif apa ni? Ini apa tu? Alif lam qamariyah ke alif lam syamsiah? Ini mat wajib ke mat asli ni? Ini idgham ke tak idgham ni? Ini idgham bi gunnah ataupun idgham bila gunnah? Itu. Maksud saya kata yang tak wajib itu fardu kifayah. Tapi yang kata fardu ain apa? Baca dengan betul. Baca dengan tepat. Maksud saya kata tepat tu bukannya tepat sampai 100%. Ni pun kadang saya bila ulang ni dia pening. Ustaz, baca kena macam mana Ustaz? Bukannya baca tu macam level musabaqah. Tak adalah sampai macam tu sekali. Dia kalau level musabaqah, ya memang betul. Dia memang 100% memang kena betul, tepat. Tapi kalau 80%, 90% dah cantik lah tu. Jangan sampai tak dengar langsung. Bismillah. Itu dah teruk sangat. Itu wajib belajar tu. Tahu makhraj huruf panjang pendek. Betul. Kan? Nahwan saya tak reti lah berzanji. Minta maaf lah tuan. Ini imam besar ni. Imam Amirul ni. Kan? Jadi itu je. Dia bukannya sampai level makhraj tu kena tepat gitu. Siapa tak tepat salah. Tak ada. Tak sampai macam gitulah tuan-tuan cik puan. Kan? Sebab ada pelajar kami pun memang ada umur dah 50, 60. Dia tahulah dia punya bacaan tu bukan nak kata tak boleh betulkan. Cumanya kan berbeza. Contohlah umur 15 baru nak betulkan dia punya bacaan Al-Quran, masih boleh lagi. Orang kata apa? Lidah masih lembut. Umur 20 masih lembut lagi lah. Tapi kalau umur dah 50, 60, lidah dah keras. Nak buat macam mana? Takkan nak paksa tarik lidah. Sian, sakit orang. Ustaz start belajar kitab lepas madrasah ke? Ya betul. Lepas dalam madrasah pun saya ada juga belajar kitab, tapi tidaklah terlalu mendalam. Malulah saya nak kata saya ngajar. Saya tahulah. Pernah dengar. Kalau nak betul-betul belajar tu, duduk tu, Allah. Malulah saya nak kata. Saya tak pernah duduk pondok. Kan kalau ngaku pondok nanti yang habis lah, banyak tanya nanti. Kelas hari Khamis khas baca Al-Fatihah Ustaz. Tak. Kami tak ada kelas khusus untuk Al-Fatihah, tak ada. Kami ada kelas solat. Dalam solat ia ada. Kami ada kelas tahsin solat setiap hari Rabu. Dalam kelas tu memang kami dalam solat ada Al-Fatihah. Kami betulkan bacaan Al-Fatihah untuk pelajar kami. Itu je lah yang kami ajar. Tak adalah. Kita tak buat lah satu kelas yang betulkan Al-Fatihah saja. Kan? Baik. Al-Fatihah. Panjang bahasa Al-Fatihah ni.
Itulah nak bagi faham lah, nak bagi faham. Faham tak tuan-tuan cik puan? Yang saya terangkan ni. Kalau tak faham tanya Saya risau tuan-tuan cik puan kalau tak faham ke rasa macam pening-pening, ustaz ni ngajar apa ni? Pelik tanya, jangan risau, tak ada masalah. Kita memang open, tak ada masalah. Nak tanya, jangan tanya pelik-pelik dah lah. Okey. Alhamdulillah faham, cantik. Okey. Ustaz, kalau imam dah rakaat kedua, teringat lupa mandi wajib macam mana ustaz? Imam tu tengah. Yang lupa mandi wajib tu siapa? Imam ke makmum? Yang lupa mandi wajib tu siapa? Imam ke makmum? Kalau imam dia kena ganti orang lah. Dia kena ganti lah. Dia dah dikira batal solat tu. Tukar suruh Bilal tu ke depan. Imam balik pergi mandi. Okey? Tu dia. Jangan teruskan pula. Okey? Baik. Ini settle pula. Ini yang pasal Al-Fatihah tadi settle. Bilal pun la ilaha illallah. Ni macam mana ni? Bilal pun teruk sangat tu. La ilaha illallah. Dua-dua keluar. Dua kena keluar. Gantikan jemaah lain. Jangan pula cakap, Ustaz, jemaah pun sama. Dah, payah. Itu saja tu. Setakat ni tak pernah berlaku lagi lah. Allah, tu kalau berjemaah lupa tu itu nak kena ruqyah tu. Jemaahnya 2 orang. Kalau jemaahnya 2 orang saja, imam dengan Bilal, dah dua-dua keluarlah. Pergi mandi dululah. Ilaha illallah. Janganlah tak adakan tuan-tuan cik puan kan. Tak pernah berlaku lah. Tak pernah lah berlaku. Imam lupa, Bilal lupa. Sebelah Bilal ada Noja pun lupa. Itu dahsyat sangat tu. Itu tak adalah gurau je kan. Biasalah gurau-gurau, tak ada masalah. Boleh. Tak ada masalah kan. Orang kata apa, selingan. Ustaz straight je belajar ustaz, gelaklah sikit. Tapi insya-Allah dalam kelas kita memang santai. Baik. Settle lah. Seterusnya masuk pula pada fardu ain. Ustaz cerita-cerita ni fardu ain tak masuk lagi. Ni baru nak masuk fardu ain ni. Baik, ingat bila mana sebut saja fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. 3 ni je. 3 ilmu je. Jangan orang kata apa? Jangan tambah, jangan buang, tak boleh. Tak boleh kurangkan, tak boleh tambah. Baik. Seterusnya, ustaz orang Jawa ke? Tak. Saya Bugis. Ayah saya, atuk saya, nenek semua Bugis. Seterusnya, pergi pula pada ilmu tauhid. Ilmu tauhid ilmu apa tuan-tuan cik puan? Ilmu tauhid adalah ilmu yang membicarakan berkaitan dengan akidah. Bila sebut je pasal ilmu tauhid, dia adalah ilmu berkaitan dengan ilmu akidah. Ataupun kalau dalam kitab Allahumma shalli Muhammad, Risalat Tauhid, ada dinamakan sebagai Mabadi' ilmu tauhid. Apa dia? Nama lain bagi ilmu tauhid adalah ilmu akidah. Ataupun lagi apa? Ilmu kalam. Ataupun nama lain dia ilmu usuluddin. Sama. Bila ada ustaz ngajar, dia ajar ilmu kalam. Ustaz, ilmu kalam ni apa ustaz? Ilmu tauhid. Bila dengar ustaz ni ngajar ilmu usuluddin, ilmu tauhid. Bila dengar ustaz ni kata ngajar ilmu akidah, itu adalah ilmu tauhid. Sama. Nama lain bagi ilmu tauhid. Boleh buka dalam kitab Risalah Tauhid. Ni. Okey. Tu dia. Seterusnya. Dan ataupun apa lagi? Berkaitan dengan rukun iman. Berkaitan dengan iman. Kan? Ramai orang
Dia tak tahu rukun, dia tahu rukun iman. Tetapi nak memahami rukun iman tu, ramai orang tersalah faham. Kan? Terutama lagi pada rukun iman yang keenam. Beriman dengan qada dan qadar. Itu ramai orang tersalah faham. Kan? Baik. Ustaz, ilmu tauhid tu untuk orang awam wajib tahu setakat mana. Jangan risau, kejap lagi saya cerita. Kan? Untuk tuan test. Sekejap lagi saya cerita. Jangan risau, saya detailkan betul-betul. Ni kita panggil apa? Struktur ilmu, kedudukan ilmu yang kita belajar. Penting tuan-tuan cik puan tahu kedudukan ilmu yang kita belajar. Supaya apa? Supaya kita tidak tersalah jalan. Supaya kita tidak salah belajar. Dah salah belajar, salah faham. Salah faham mengajar orang awam jadi salah. Ni dia. Bahaya tak? Sangat-sangat bahaya. Okey. Tu dia. Terima kasih yang dah follow. Jangan lupa follow Follow, share, tap like. Okey. Seterusnya, ilmu fiqh. Ilmu fiqh cerita pasal apa? Ilmu fiqh adalah ilmu yang menceritakan berkaitan dengan syariat. Syariat. Ini dia. Ilmu fiqh berkaitan dengan ilmu syariat. Hukum hakam Allah. Kan? Setiap perkara yang kita lakukan di atas muka bumi ini, semuanya ada hukum. Kan? Solat, puasa, zakat, bercakap dengan orang, masuk masjid, masuk bilik air, mandi, makan, minum, semua ada hukum dia. Okey. Ataupun lain apa? Berkaitan dengan Islam. Berkaitan dengan Islam. Fiqh pasal rukun Islam. Tu dia. Okey. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan lupa tap like, follow, share, tap like. Yang belum follow. Siapa tak follow rugi. Kan? Baik. Seterusnya pasal ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf cerita pasal apa? Ilmu tasawuf adalah menceritakan berkaitan dengan akhlak. Berkaitan dengan akhlak ataupun nama lain adalah ihsan. Ni ustaz rujuk mana? Boleh rujuk dalam kitab Hidayatus Salikin. Dia tak kitab ni. Ni. Boleh rujuk dalam kitab Hidayatus Salikin. Yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Orang Palembang. Okey. Ni dia. Okey. Jadi inilah dia tiga perkara di dalam ilmu fardu ain. Tiga perkara yang wajib apa? Wajib belajar Wajib belajar. Bukan sebab apa tahu? Sebab saya ada jumpa. Saya duduk dulu tuan-tuan cik puan saya duduk dululah. Penat diri. Saya tengok dekat dalam satu dia platform lain lah, platform media yang lain. Dia dalam platform media yang lain ada seorang ni, dia komen. Dia kata, boleh tak saya nak hidup macam biasa. Saya solat, saya puasa, zakat, tidur, makan, boleh tak kerja? Saya tanya tuan-tuan cik puan, boleh tak kita hidup macam tu? Dia solat, dia hidup, tapi dalam keadaan hidup dia hanya buat saya solat, saya puasa, saya zakat. Saya baik dengan orang. Kan? Tu dia. Saya buat macam hidup manusia biasalah, kan? Saya solat dekat masjid, berjemaah. Tetapi pula kehidupan seperti biasa. Tidur, makan, minum,
kerja, pergi kerja, balik kerja, kan? Layan keluarga, kalau yang suami, yang isteri layan suami, yang suami layan isteri, layan anak-anak, kan? Bergembira dengan keluarga. Saya tanya tuan-tuan, Cik Puan, boleh tak hidup seperti itu? Cuba respon. Boleh tak kita hidup dalam keadaan seperti itu saja? Hidup kita apa? Hidup kita hanya seperti biasa. Saya makan, saya minum, saya kerja, saya solat, saya puasa, saya bergaul dengan kawan-kawan, saya apa lagi? Pergi lepak mamak. Contohlah. Boleh? Tak boleh, tak. Kan? Tapi tak belajar fardu ain ke? Ni sabar dulu. Kalau tak ada ilmu kena belajar. Sebab tak belajar ilmu fardu ain. Ni dia. Ya. Kan? Dia hidup dalam keadaan biasa. Tetapi dia apa? Tetapi dia tidak belajar fardu ain. Ni ramai orang zaman sekarang ni dia tertipu. Ramai orang zaman sekarang ni dia tertipu. Ni orang panggil apa? Ni orang panggil fitnah. Ni orang panggil apa? Fitnah di dalam kehidupan. Fitnah dalam agama. So apa? Saya tak tahulah, tuan-tuan cik puan, pernah jumpa tak orang-orang seperti ini? Dia kata apa? Kita buat benda biasa dah. Hidup seperti biasa kan boleh. Kan? Solat lah. Macam mana tahu solat? Alah, dulu waktu dari satu dah belajar solat. Boleh lah. Kan? Waalaikumsalam. Kalau tak belajar tak boleh lah. Tak tahu betul ke tak ibadat kita tu. Betul. Dia kata apa? Belajar. Orang kata apa? Ramai orang sekarang, mereka hanya memandang yang wajib adalah apa? Yang wajib adalah rukun Islam sahaja. Ingat tuan-tuan cik puan, jangan sampai kita tersalah faham. Ada orang kata, sebenarnya yang wajib rukun Islam je ustaz kita buat. La ilaha illallah. Siapa ajar macam ni? Tak ada lagi. Saya setakat ni, kalau ada orang ajar macam tu, tuan-tuan cik puan, minta tolong jentik sikit dahi dia. Cakap, ustaz ambil. Siapa ngajar macam ni? Siapa ajar orang macam ni? Dia kata apa? Yang wajib hanya rukun Islam je. Apa? Kita wajib solat je. Kan? Lepas tu dikaitkan dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran kan kata wajib solat. Dia hanya memandang yang wajib hanya pada rukun Islam. Sedangkan kan dalam hukum syarak wajib ni, fardu ain ni, termasuk semua ni. Wajib belajar Wajib belajar. Bukan wajib ni wajib apa? Macam biasa-biasa je. Okey. Tasawuf ada 4 peringkat. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Minta maaf Tuan Hacu. Ini salah ni. Saya kena cakap betul-betul lah. Kalau salah, saya cakap salah. Ustaz, mana salahnya? Salahnya ni. Dengar betul-betul. Syariat adalah ilmu fiqh. Syariat tu apa tuan-tuan cik puan? Syariat adalah syarak. Hukum hakam Allah. Okey. Lepas tu, kan, tarikat adalah jalan lain mengenal Allah yang termasuk dalam fardu kifayah, bukan fardu ain. Memang betul berada pada bawah tasawuf, tetapi itu adalah pada fardu kifayah. Seterusnya, pada hakikat. Hakikat adalah hakikatut tauhid. Hakikat cerita berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, ketuhanan. Itu hakikat. Terima kasih Abang Chan. Semoga dimurahkan rezeki. Itu hakikat. Makrifat apa dia tuan-tuan cik puan? Makrifat adalah mengenal Allah. Mengenal. Makrifat maksudnya mengenal. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama adalah mengenal Allah.
Mengenal Allah dekat mana? Dekat ilmu tauhid juga. Itu dia. Kan? Nampak? Dah jelas belum? Dah jelas? Hakikat dengan ma'rifat ni dekat sini, ilmu tauhid. Betul. Hakikat termasuk dalam ilmu tauhid. Syariat dekat ilmu fiqh. Tarikat dekat ilmu tasawuf. Tetapi tarikat pun dia bawah lagi. Dia fardu kifayah. Jangan ramai sekarang ni dia nak terus lompat. Dia tak nak belajar yang biasa. Dia nak terus masuk tarikat. Nah, itu yang kadang kita risau tu. Orang awam kan. Sifat 20 tak nak belajar. Sifat 20 tak lepas. Terus nak pergi berzikir. Ni dia. Siapa? Kita tahu. Bukan saya nak kata tarikat salah. Tak. Ulama-ulama terdahulu pun, mereka pun memang mengamalkan tarikat. Memang ada ulama-ulama kan yang mengamalkan tarikat. Kenapa? Memang dia latih. Tetapi nak capai level tarikat tu, kena settle bawah dulu. Tarikat ni orang kata apa? Level tinggi lah orang kata. Siapa? Bila mana masuk dalam tarikat, dia dah tak ada belajar. Dia dah tak ada, dia hanya buat amalan saja, ibadat sahaja. Kan? Bukan saya tak tahu apa. Memang betul, orang tarikat memang zikir 24 jam. Bukan kata 24 jam apa, maknanya memang sentiasa lah, sentiasa berzikir. Okey. Tu dia. Kan? Jadi settlekan ni dulu. Ni fardu ain ni. Okey. Seterusnya, tadi ada abang yang tanya tu kan. Okey. Tauhid nak kena belajar sampai mana Ustaz? Tauhid untuk orang awam nak settle sampai mana? Ni. Ni kena dengar betul-betul ni. Kan? Siapa ada pen kertas, minta tolong tuan-tuan cik puan catat Catat. Catat ke catat lah? Catat lah. Saya tak maaf lah, saya pun tak tahu juga bahasa Melayu ni. Dulu belajar main-main gitu aja dia. Okey. Tauhid pecah 4. Tauhid pecah 4. Ni dia. Betul. Yang ada pen kertas tulis ya, jangan lupa. Jangan tak tulis pula. Rugi tak tulis. Yang pertama pasal apa? Pasal ilahiyah. Yang pertama pasal ilahiyah. Ilahiyah cerita pasal apa? Ilahiyah cerita pasal ketuhanan. Ni ilahiyah. Yang kedua adalah nubuwah. Nubuwah. Faham tak? Tulis pun dah tak betul lah. Nubuwah pasal apa? Kenabian. Ya, nubuwah. Yang ketiga, sam'iyat. Sam'iyat apa dia? Perkara ghaib. Perkara ghaib. Bukan alam ghaib Bukan makhluk ghaib. Perkara ghaib. Yang keempat adalah mumkinat. 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 Ini dia. Mumkinat ni apa? Ataupun ada orang panggil makhlukat. Cerita berkaitan dengan makhluk. Baik, ni dia. Tauhid pecah 4. Tauhid pecah 4. Okey. Kalau dah capai makam tu, tak perlu solat dah kan? La ilaha illallah. Makam apa tu? Makam tarikat. Tak ada. Ni nampak tak? Sebab tu saya risau. Sebab apa? Bila mana sampai capai tarikat, dia akan pergi pada suluk. Memang orang tarikat, dia akan pergi pada suluk. Kan? Ramai orang, dia bila mana masuk pada tarikat, pergi suluk, dalam keadaan tak settle sifat 20. Fardu ain tak settle. Itu yang akhirnya apa? Akhirnya masuk bisikan-bisikan syaitan. Itu yang kadang sampai orang kata apa?
Bila mana dia dah berzikir, nanti dia dengar tak perlu solat, dah makam dah tinggi, kan? Dah tak diwajibkan. Nampak tak? Ini yang kita risau ni, orang awam. Ramai. Kat Johor pun dah ada. Kan? Ramai sekarang ni. Kan? Bila mana masuk suluk tu. Itu apa? Salah tu. Dia kata, saya dah tak perlu solat dah. Dah tak wajib solat dah. Nampak? So apa? Kita tahu solat tu apa? Solat ni hukum syarak. Kan? Wajib. Buat dapat pahala. Tinggal solat dapat dosa. Kalau orang itu, contohlah kita tanya dia, awak kenapa tak solat? Dia kata, saya malas lah Ustaz. Tu dosa dosa besar tu, tinggalkan solat. Kan? Orang ini digelar sebagai fasik. Ustaz, tanya, kenapa tak solat? Saya ngantuk penat buat kerja. Ni, berdosa, fasik. Tapi kalau dia kata, kita tanya kenapa tak solat? Saya ni Ustaz, saya makam dah tinggi dah. Level saya dah bukan level orang biasa-biasa dah. Saya tidak diwajibkan lagi. Ni, siapa yang kata dia makam dah tinggi, kan? Level dah naik, tak perlu wajib solat, dah tak wajib solat. Ini jatuh apa? Jatuh kufur pada dia. Kerana apa? Kerana telah menafikan hukum syarak. Menafikan syariat, jatuh kufur. Betul, hati-hati. Kan? Hati-hati. Bukan saya nak kata reka cita, bukan. Ini dah berlaku. Dah berlaku pada masyarakat kita sendiri. Dah berlaku pada masyarakat kita sendiri. Itu dia. Kan? Jadi sebab tu saya kata tuan-tuan cik puan, nak masuk jalan tarikat, tak ada masalah, boleh. Cumanya kena tanya dulu, dah settle fardu ain belum? Sifat 20 dah settle ke belum? Kalau tak settle lagi, jangan masuk dulu. Jangan masuk dulu. Kan? Ni tak nak. Sifat 20 tak nak belajar. Nak terus zikir. Ni dia. Kan? Orang suruh kenal Allah tak nak. Ustaz, tak perlu Ustaz belajar sifat 20 Ustaz. Dengan berzikir pun dah boleh kenal Allah. Siapa kata? Siapa kata dengan zikir je dah boleh kenal Allah? Kan? Ulama tak ada mengatakan seperti itu. Setakat ni lah yang saya belajar lah. Tiada lagi satu kitab yang mengatakan, ulama menyebutkan, nak kenal Allah cukup dengan zikir. Tak ada. Nak kenal Allah, memang jalan dia belajar ilmu tauhid. Itu dia. Nak meningkatkan darjat, ya betul, zikir. Nak meningkatkan darjat. Okay. Ini sifat 20 tak settle. Tapi dia kata nak naik darjat. Macam mana nak naik darjat? Tak boleh, tuan-tuan cik puan. Okay. Sultanul Aulia Nazim Haqqani, dia cakap dia dah sampai tahap bebanan solat diangkat. Ni tak boleh ikut ni, tak boleh ikut. Tak boleh ikut. Jangan hanya disebabkan seorang berkata, kita kata boleh tak boleh. Kena nilai juga. Kena menilai perkataan para ulama yang lain. Jangan hanya berpegang pada satu je. Dia kata boleh lah. Tak boleh. Rujuk kitab mana? Gitu je. Kan? Rujuk kitab mana? Ulama siapa yang mengatakan seperti itu? Ada yang pergi suluk tapi rokok tak tinggal. La ilaha illallah. Nampak tak? Macam tu. So nak kira macam mana tu? Zikir tetap zikir. Rokok tetap rokok. So, confused lah. Hidup pun dah confused. Kan? Tu dia. Tak nampak belakang Ustaz, tak nampak belakang. Terima kasih. Saya bukan syekh apa, saya bukan ustaz apa, saya tukang baca kitab je. Saya nak bagi orang awam nampak
Di manakah kedudukan ilmu tu? Saya tak nak orang awam tersalah belajar. Saya tak nak orang awam kadang kesian, kan? Kadang-kadang pakcik-pakcik nak belajar ilmu, mungkin umur dah lanjut, yelah dah tak ada buat apa kan, dah pencen ke sebagainya, nak carilah majlis ilmu, rupanya tersalah belajar. Tu yang kita kadang kesian, kan? Tu dia. Bukan macam Wahabi suka menyempitkan. Kita tak nak cakap macam tu. Ustaz, saya nak tengok yang fardu kifayah tu, boleh. Ni fardu kifayah. Minta maaf Ni fardu kifayah. Dia banyak lagi. Ini antaranya. Ada lagi macam apa? Kisah alam kubur, kan? Suasana dalam syurga neraka. Itu mantik balak. Itu semua fardu kifayah. Banyak lagi. Tapi saya tunjuk sikit je. Baik, alhamdulillah. Tu dia, kan? Baik. Jadi seterusnya. Ni dah settle Ni faham belum ni? Kalau tak faham tanya apa? Tak faham tanya apa? Tak faham tanya. Kalau tak faham tanya. Baik. Ni dia. Seterusnya. Pergi pula pada ilahiyah. Okey. Pergi pula sama-sama. Pergi pula pada ilahiyah. Sekejap saya zoom sikit lah. Ni. Nampak tak tuan-tuan cik puan? Ilahiyah pecah berapa tuan-tuan cik puan? Ilahiyah pecah 3. Ilahiyah pecah 3. Wajib, mustahil, harus. Ni dia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wajib, mustahil, harus. Apa dia? Ni. 20 sifat wajib bagi Allah. 20 sifat mustahil bagi Allah. 1 sifat harus bagi Allah. Inilah dia. Yang wajib kita tahu. Sama juga macam nubuah. Nubuah pun sama juga pecah 3. Wajib, mustahil, harus. Ni dia. Apa dia? 4 sifat wajib bagi Rasul. 4 sifat mustahil bagi Rasul. 4 1 sifat harus bagi Rasul. Ni dia. Wajib dipelajari. Nanti Ustaz post kat TikTok video ni untuk diulang kaji. Dia ni kalau yang saya cakap ni sebenarnya, saya setiap kali live saya akan cakap, saya akan ulang. Jangan risau. Ini kalau tuan-tuan cik puan tulis, saya ulang 3-4 kali confirm hafal. Hafal dah. Susunan dia tu memang hafal, susu galur dia. Kan? InsyaAllah setakat ni pelajar kami, ini dah boleh cerita lah. Jangan risau. InsyaAllah. Bukan kita nak belagak apa, bukan. Kita nak kata ilmu tu dapat. Kita tak nak tuan-tuan cik puan belajar dengar masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tak nak. Ini ilmu ni dapat simpan dalam hati. Dapat pegang sampai mati. Gitu. Itu baru betul-betul ilmu yang bermanfaat. Kan? Kita memang ajar pelajar-pelajar kita ni belajar sampai tanam. Orang kata apa? Pasak lah. Putus, tak berubah. Itu dia. Kan? Baik. Ustaz, saya dah beli buku Cahaya Tiada Batasan, tapi tak dimaklumkan tentang kelasnya. Beli buku sahaja ataupun beli buku dengan kelas? Nanti Puan Mamaros boleh PM pertubuhan ni. Tekan kat sini kan. Sini. Pergi dekat messenger, cakap beli buku dengan kelas ataupun buku saja. Kalau buku saja memang tak ada kelas. Tapi kalau buku dengan kelas, memang kami akan masukkan dekat dalam kelas. Alhamdulillah. Cantik. Buku dengan kelas sekali. Puan Mamarus boleh PM nombor. Saya tulis lah.
Okey. Puan Mama Ros, PM nombor ni, nanti insyaAllah saya akan masukkan dekat dalam grup kelas. Ini PM nombor ni. 56983501. Oh, nampak tu. Kita speaking sikit. Kelas hari Selasa sahaja ke? Ya, betul. Kelas Tauhid memang hari Selasa sahaja. Dan akan dapat video rakaman. Jangan risau, dapat video rakaman tuan-tuan cik puan. Boleh ulang kaji. Itu nak ulang 1,000,000 kali pun boleh. Baik. Ni dia. Dan inilah yang kita panggil sifat 20. Sama-sama. Inilah yang kita panggil sifat 20. Kan? Yang sekarang orang gaduh. Ustaz, nak belajar sifat 20 ke tauhid 3? Sifat 20. Tauhid 3 tak payah belajar. Tak payah belajar. Untuk orang awam jangan belajar. Kan? Settlekan sifat 20 dulu. Baik. Dan bukannya belajar sifat 20 hafal saja Bukan orang kata apa, hafal kosong. Belajar sifat 20, orang kata apa, bukan belajar kosong. Nampak tak tuan-tuan cik puan? Okey, cantik. Bukan belajar lepas tu hafal sifat 20, bukan. Tak gerak ni. Bukan belajar tinggal, bukan. Belajar faham. Macam mana nak faham? Nak faham dia wajib belajar dengan dalil. Wajib belajar dengan dalil. Dan dalil di sini adalah dalil yang ijmali sahaja. Dalil yang ringkas. Ni dia. Ni dah dia orang kata apa? Level orang awam. Orang awam. Nak settle, nak lepas fardu ain. Orang awam lepas fardu ain. Ni dia. Belajar apa ni? Belajar ni. Belajar semua ni. Ya, cantik. Dapat tu. Kan? Ni nampak tak? Jelas tak tuan-tuan cik puan? Sekejap tuan. Okey. Nampak? Jelas tak? Jelas. Jelas, respon jelas tuan-tuan cik puan. Kalau jelas, respon jelas. Okey. Jelas jelas Yang lain macam ni. Yang lain faham tak faham? Kalau tak faham, tanya je. Tak ada masalah. Jangan risau. Saya tak marah, saya tak marah. Yang okey. Alhamdulillah, jelas cantik dah tu. Ulang boleh tak? Nak ulang mana? Nak ulang dulu. Puan Maimunah. Nombor untuk dapatkan buku. Kau masuk kelas. Ni. Oh, ni. Boleh PM nombor ni. Nampak tak nombor ni? Ni. Boleh PM nombor ni. Okey. Apa beza dalil ijmali dengan dalil yang khusus? Ya. Okey. Saya jawab. Kenapa gelap sangat ni? Oh, terang sangat ni. Okey. Ni dia. Okey. Apa beza dalil ijmali? Okey, jadi saya masuk kelas kena bayar. Ya, betul. Kelas kita ada bayaran. Tak mahal lah, sikit je. RM60 seumur hidup. Belajar sampai mati, RM60 je. Ustaz, boleh tak bagi full? Nak screenshot. Saya tak muat. Muat ke? Ni full. Ni full untuk bahagian ni lah. Nampak tak? Muat ke? Macam mana? Gelap ke? Gelap ke tuan-tuan cik puan? Ni. Nampak tak? Okey.
Ni lah. Okey. Tak nampak. Oh, tak nampak pula. Sebab itulah saya kata dia kena sikit-sikit. Saya zoom sikit Okey ni. Ni nampak? Okey ni. Ni dah paling maksimum. Nampak semua Wajib, mustahil, harus. Okey, nampak ni. Okey. Macam mana? Puan Zah dah nampak belum? Cantik, nampak semua. Okey. Dah nampak semua baru kita bincang. Baru kita jawab. Okey. Saya jawab. Apa beza dalil ijmali dengan dalil khusus? Dia gini je. Kan? Saya nak cerita bab dalil panjang sikit tapi saya bagi ringkas. Nak detail insyaAllah esok. Esok kalau ada masa saya cerita detail sedikit. Dalil ijmali adalah dalil yang ringkas. Okey. Dalil ijmali adalah dalil yang ringkas. Yang menggunakan apa? Kalau nak nama lain dia adalah dalil aqli. Dalil aqli. Iaitu dalil yang menggunakan akal, fikiran, berpandukan apa yang telah diijma'kan oleh para ulama. Itu dia. Dalil ijmali. Yang boleh tercapai oleh akal fikiran kita, kan? Berpandukan dengan apa yang telah ijma' ulama tetapkan. Bukan maksudnya dalil tu boleh fikir akal kita, bukan. Bukan fikir akal kita tu maknanya apa? Oh, apa yang kita fikir. Bukan macam tu. Macam contohlah kan. Sifat yang pertama. Sifat yang pertama yang wajib kita ketahui adalah sifat wujud. Sifat wujud maksud dia apa? Wujud maksud dia ada. Lawan bagi sifat wujud adalah tiada. Sifat mustahil lah, kan? Sifat yang pertama, sifat 20 pertama apa? Sifat wujud. Lawan sifat wujud adalah adam. Maksud apa? Tiada. Ada lawan dia tiada. Okey, masuk pula pada peringkat yang ketiga. Apa dia dalil sifat wujud? Apa dia dalil, kan? Allah itu wujud. Dalil Allah itu wujud adalah alam ini. Itu dia. Okey. Dalil sifat wujud adalah alam ini. Kalau dah settle, dah tahu perkara itu, dah settle fardu ain pada sifat yang pertama. Tu dia. Kalau ada orang tanya kita Allah wujud tak? Allah wujud. Jangan cakap Allah tak wujud. Okey. Lepas tu orang tanyalah, apa bukti Allah wujud? Adanya alam ini, dah settle. Kan? Kalau kita orang awam jawab sampai situ saja, dah settle fardu ain. Kalau orang tanya lagi, macam mana alam ini adalah bukti wujudnya Allah? Tu dia. Kan? Lepas tu kita pun kata apa? Saya tak tahu. Tak berdosa tuan-tuan cik puan. Tak berdosa. Sebab kita dah settle pada dalil ijmali. Kalau orang tanya lagi, macam mana alam ini adalah bukti Allah wujud? Cakap dia tanya ustaz lain lah. Saya orang awam. Cuba tanya qadi, mufti. Itu dia. Baru dapat jawapan. Itu dalil ijmali, dalil aqli. Ada satu lagi yang dikatakan dalil naqli. Ustaz pernah datang sekolah. Ya, betul-betul. Saya pernah datang. Terengganu. Kat Terengganu. Nama dia dalil naqli. Dalil naqli adalah dalil yang menggunakan nas Al-Quran dan hadis. Kalau orang tanya kita, apa dalil naqli bagi sifat wujud? Itu kena buka Al-Quran lah. Itu kena rujuk Al-Quran. Orang awam kalau tak tahu, dosa tak? Tak berdosa. Okey. Faham tu beza dia. Kenapa saya beli buku boleh tengok kelas? Kenapa saya beli buku boleh tengok kelas? Nak bayar 60.
Tuan Sulaiman dah masuk dekat dalam grup kan. Saya rasa Tuan Sulaiman dah masuk dekat dalam grup. Dah masuk dalam grup dah. Tak perlu bayar lagi. RM60 tu kan dah bayar. Dulu Tuan Sulaiman tak saya dapat diskaun kan. RM54 macam tu lah. Dapat diskaun, itu dah tak perlu bayar. Seumur hidup. Bayar sekali tu je dah. Waktu kita kata dalam kelas kita, memang bayar sekali je. Untuk kelas tauhid tu lah. Tapi kalau kelas fardu ain, memang kena bayar bulanan. Nampak tak tuan-tuan cik puan? Okey. Bila nak post video tu, Allahu Akbar. Kena tanya tu. Post video ni. Saya rasa saya punya media dah post belum Allah. Saya kena tanya media saya. Alhamdulillah, dah faham Jadi itulah dia tuan-tuan cik puan yang dalam pertubuhan pencinta ilmu kami ajarkan tuan-tuan cik puan. Kita bagi ilmu ni biar tuan-tuan cik puan faham. Di manakah kedudukan ilmu dan apakah ilmu yang wajib kita belajar? Apakah ilmu yang kita memang kena belajar sungguh-sungguh? Belajar sampai mati. Tak belajar dosa. Inilah ilmu dia. Inilah ilmu dia. Kan? Kalau tuan-tuan cik puan rasa macam nak belajar lebih mendalam, nak belajar dengan lebih detail, kan? Carilah tuan-tuan cik puan, carilah dekat mana-mana tempat lah. Tak kisahlah, kan? Dekat kalau tempat tuan-tuan cik puan ada ajar 3 perkara ni, pergi belajar. Tapi kalau tak ada, cari tuan-tuan cik puan. Cari. Kalau tak jumpa juga, boleh mendaftar dengan pertubuhan pencinta ilmu. Tu last choice orang kata. Pilihan terakhir. Dan tak jumpa dah, kami ada sediakan. Carta yang ustaz buat tu kan, wajib ke kita hafal? Tak wajib. Tak wajib. Cumanya bila kalau kita hafal, kita nampak kedudukan ilmu yang kita belajar. Bila kalau kita hafal, kita tahu kedudukan ilmu kita belajar. Dah post ke? Cuba tengok dekat, saya tak boleh cakap media tu. Media yang ada gambar kamera tu. Media yang ada gambar kamera, boleh pergi tengok dekat tu. Champion TNC. Saya sudah post. Okay. Kelas berapa lama? Kelas kami setiap hari Jumaat. Setiap hari Jumaat 8.30 pagi hingga pukul 11 pagi. Dan alhamdulillah kita sekarang dah buka untuk kelas malam. Kita dah buka kelas fardu ain, kita dah ada kelas fardu ain pagi dan malam. Hari Jumaat juga. Pagi 8.30 hingga pukul 11. Malam pukul 8 sampai pukul 10.30. Dan kalau siapa yang ni saya buka lah. Ni saya tak pernah buka lagi tuan-tuan cik puan. Ni saya buka siapa yang nak menjadi ahli di bawah pertubuhan pencinta ilmu. Kan? Saya tanya sikit lah tuan-tuan cik puan. Tuan-tuan cik puan, apa antara kelebihan-kelebihan lah dalam pertubuhan pencinta ilmu? Kami ni kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, selalu jugalah kami ada buat seminar, kami ada buat program lah. Dan untuk program yang berbayar, program berbayar. Dan siapa yang menjadi ahli dengan kami, untuk program akan dapat diskaun. Ni kelebihan dia lah. Kelebihan dia. Dia jangan risau, program kami semua online dengan offline, semua ada program kami. Okay, itu dia. Ni siapa yang berminat lah. Kalau ada yang berminat, kan, kalau ada yang berminat, saya nak tuan-tuan cik puan boleh isikan nama. Isikan nama, saya buka beg biru lah. Saya jarang buka beg biru ni. Sekejap Terima kasih yang dah follow. Sekejap
Boleh berikan nama dengan nombor telefon, kan? Isikan nama dengan nombor telefon. Siapa yang berminat lah nak jadi, cumanya untuk ahli ni ada yuran sedikit lah. Kita ada yuran tahunan. Nak tengok dekat mana? Dekat ni, dekat, saya tak boleh cakap, dia punya apps tu. Yang bentuk kamera tu, yang bentuk kamera. Tahu tak bentuk kamera? Okay. Yang tu, yang Daktam kata tu. Allahuakbar. Kita tak boleh cakap, nanti kena violation nanti. Kena ban nanti. Okay. Tu dia. Jadi, siapa yang berminat boleh tekan dekat beg biru lah, ataupun yang berminat lah, berminat untuk menjadi ahli di bawah pertubuhan, kita buka siapa-siapa. Okay. Jadi kalau ataupun siapa yang berminat nak mendaftar pun boleh juga, tak ada masalah. Boleh PM dekat TikTok pertubuhan, cakap Ustaz nak daftar kelas fardu ain, boleh. Kita bantu umat untuk betul-betul belajar ilmu fardu ain, betul-betul lepaskan diri daripada tak belajar. Okay. Jadi insya-Allah tuan-tuan cik puan, siapa yang berminat boleh tekan dulu lah, kan? Ataupun siapa yang nak dapatkan kitab-kitab di dalam pertubuhan, kan? Boleh juga pergi dekat bio pertubuhan, boleh, Allahumma salli Muhammad, boleh tengoklah kitab-kitab yang ada. Nak daftar kelas pun boleh, tak ada masalah. Jadi insya-Allah tuan-tuan cik puan, Ustaz, kelas berapa bulan jangkaan khatam semua kitab? Allahu akbar. Jangkaan kami lah, jangkaan kami, kita jangka 2 tahun. 2 tahun tu. Takkanlah kalau nak kata setahun tu, itu tipu sangat tu. Tipu sangat lah, kan. Belajar kitab boleh habis tahun. Ulama' dulu belajar 40 tahun. Takkan kita orang awam belajar setahun dah boleh khatam, itu dahsyat sangat. Okay. Kita jangka 2 tahun, tapi kelas kami akan berterusan lah. Kalau 2 tahun tu rasa macam okey, boleh teruskan, tak ada masalah. Kami tak ada halangan, kan? Kami tiada halangan untuk pelajar-pelajar kami kalau nak keluar ke dan sebagainya, tak ada. Yang penting ilmu itu tuan-tuan cik puan dapat. Kita tak mengharapkan apa-apa daripada tuan-tuan cik puan. Yelah, yuran bulanan tu kena bayar lah, kan? Yang penting tuan-tuan cik puan lepas fardu ain, tu yang kita nak bantu. Kan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Kelas petang ni, kelas petang ni macam kelas petang macam ni tiap-tiap hari. Ya betul. Saya live setiap hari Ahad hingga Khamis pukul 3 petang. Pukul 3 petang saya biasa buat live setiap hari. Khamis, Ahad hingga Khamis. Jikalau tiada aral melintang. Jikalau tiada aral melintang. Bukan YT, IS. Okey. Kalau untuk kelas hari Selasa, itu seumur hidup. Kelas hari Selasa, kelas seumur hidup. Kita belajar buku cahaya. Ni. Belajar seumur hidup. Belajar sampai mati. InsyaAllah kalau saya ngajar, kalau saya dah tak ada, nanti saya ganti orang lain pula. Okey. Tu dia. Kalau untuk yang kelas hari Jumaat ya betul 2 tahun. Tapi kita tak berhentilah, 2 tahun tak berhentilah. 2 tahun kita akan sambung lagi. Okey. Jadi insya-Allah itu sahaja daripada saya tuan-tuan cik puan. Minta maaf kalau ada terkurang, kan, kalau silap ke, minta maaf. InsyaAllah esok jangan risau. Esok saya cerita lagi. Esok saya ulang balik. Tapi kalau tuan-tuan cik puan yang berminat lah nak daftar jadi ahli, dan kami juga ada membuat kelas fardu ain untuk pelajar tahfiz. Jadi kalau ada di kalangan tuan-tuan cik puan
yang sudi nak menaja pelajar tahfiz kami boleh maklumkan. Kita ada lebih kurang dalam 20 lah pelajar tahfiz yang kami nak ajarkan fardu ain supaya mereka boleh dilatih boleh mengajar. Cumanya kami perlukan tajaan lah. Kalau tuan-tuan cik puan nak menaja tak ada masalah, boleh taja pelajar-pelajar kami, insya-Allah. Tak apa kalau nak jadi ahli, kalau tak boleh PM saya. Tuan Sulaiman ada nombor saya kan, PM je saya. Cek saya dekat grup Wahab, dekat grup Wasabi tu, cakap je nak jadi ahli. Okay, tu dia. Waalaikumsalam Puan Elida Idayu. Allahu Akbar. Ya betul, dah habis dah. Saya live pukul 3. Saya live pukul 3. Ni 4.30 ni kita dah nak end live ni. Minta maaf lah ya, insya-Allah. Jangan risau. Esok boleh masuk lagi. Maaf Ustaz nak tanya. Bila basuh baju, bulu kucing masih melekat, hukumnya? Ni yang saya belajar lah. Saya lupa, minta maaf, saya lupa kitabnya. Tapi kalau untuk bulu kucing dikira najis jika lebih daripada 3 helai. Kalau saya salah, minta maaf. Saya minta maaf lah kalau saya salah. Kan? Yang saya belajar lah, jika lebih daripada 3 helai, dia menjadi najis. Tu dia. Jadi kalau ada tuan-tuan cik puan yang nak taja pelajar kami, insya-Allah boleh maklumkan pada kami. InsyaAllah moga-moga itu menjadi kita punya pahala jariah kita lah. Ketika mana kita masih ada lagi di alam, kalau kita dah meninggal dunia lah. Jadi insyaAllah tuan-tuan cik puan, itu saja daripada saya. Terima kasih siapa yang dah join. Jangan risau, esok ada lagi. Esok pukul 3 petang boleh join live kami. Saya buat live, saya sambung. Ni tak habis lagi ni, banyak lagi ni. Banyak lagi nak cerita ni. Kan? Jadi insya-Allah tuan-tuan cik puan, itu saja. Ustaz, agak-agak berapa untuk taja? Untuk tajaan boleh PM kami lah. Kalau saya cerita, saya tak tahulah boleh sebut. Kita ada lebih kurang dalam 20 pelajar untuk ditaja. Dan tajaan ni selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Okay. Untuk lebih kurang dalam satu orang pelajar tu lebih kurang dalam 600 saja tak salah saya. Betul lah, 600 je untuk satu pelajar. Selama 6 bulan. Memang kita latih mereka lah. Latih, insya-Allah, jangan risau. Betul ke ada pelajar? Jangan risau. Kita ada. Boleh datang dekat madrasah sendiri. Okay, jadi insya-Allah itu saja. Kalau nak taja boleh PM kami lah. Boleh PM kami. Ustaz jangan padam. Betul-betul. Saya tak padam. Esok saya sambung lagi. Jadi insya-Allah itu sahaja daripada saya. Wallahu a'lam bissawab. Kita bertemu lagi dalam live yang akan datang esok hari pada pukul 3 petang. Okay. Jadi kita berhenti sampai sini dulu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak screenshot boleh nak screenshot. Okay. Siapa nak screenshot boleh screenshot. 123 123. Okay. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.